kita pergi kepada rang undang-undang, baru-baru ni Datuk sendiri membawa ke Parlimen, ke Dewan Rakyat, rang undang-undang pencegahan jenayah, pindaan dan pemerluasan. Dan rang undang-undang itu hangat diperkatakan. Mohon Datuk bagi sikit pencerahan. Saya telah membentangkan bacaan kali pertama pada 25 September dan saya telah membentangkan POKA ini pada 30 September. Hari ini hari Rabu, hari Isnin sudah saya telah membentangkannya. Dan di dalam POKA ini, POKA ini adalah Prevention of Criminal Act yang undang-undang ini telah wujud daripada tahun 1959. Bukan baru. Bukan baru. Yang saya bentangkan ini adalah pindaan. Di mana pada 1959, Sabah dan Sarawak masih belum menganggotai Malaysia. Mereka merdeka di dalam Malaysia pada tahun 1963. Jadi tujuan POKA ini adalah untuk memperluaskan undang-undang ini untuk Sabah dan Sarawak juga. Yang keduanya, undang-undang ini bukan menggantikan ISA, bukan menggantikan ordinans darurat dan bukan menggantikan Akta Kediaman Terhad. Ianya dilakukan bersesuaian dengan situasi semasa. Antaranya, kuasa menteri yang dulunya merupakan kuasa mutlak untuk melakukan penahanan setelah siasatan dilakukan dan dinasihatkan oleh pegawai-pegawai polis untuk Menteri Dalam Negeri menahan seseorang. Kuasa itu telah dipindahkan kepada Badan Pencegahan Jenayah. Dan badan ini dianggotai oleh 3 orang yang terdiri daripada mereka yang menjadi pengamal undang-undang ataupun hakim-hakim yang berada di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Persekutuan yang dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan keputusan mereka bukan keputusan muktamad juga, kerana keputusan mereka masih boleh diulang kaji oleh Mahkamah Tinggi. Artinya, Mahkamah berkuasa sepenuhnya untuk memutuskan sama ada mereka boleh ditahan atau tidak. Kita harus ingat bahawa undang-undang ini tidak ditujukan kepada mana-mana ahli politik kerana berbeza pendapat. Ianya bukan ISA, dianya bukan EO, bukan RRA, di mana matlamatnya adalah untuk pembenterasan, pencegahan dan penghapusan penjenayah. Dan dalam perkara ini, apabila ada pihak yang mengatakan undang-undang ini adalah undang-undang draconian yang kononnya ada penahanan selama 2 tahun tanpa bicara. Penahanan ini dilakukan adalah untuk pencegahan. Sebab bila tidak cukup saksi, bila tidak cukup bukti kepada penjenayah berkenaan, maka pencegahan dilakukan dengan adanya tindakan yang dilakukan oleh Badan Pencegahan Jenayah yang terdiri pada 3 orang tadi. Dalam perkara ini, jangan ikut dan terikut apa yang dilontarkan oleh pihak pembangkang yang mengatakan ini adalah undang-undang yang menggantikan ISA ataupun EO ataupun RRA yang telah saya katakan. Dan selain pada itu, apabila undang-undang ataupun Akta Kediaman Terhad telah dihapuskan, ianya digantikan dengan pemasangan EMD atau Electronic Monitoring Device. Ataupun peralatan yang digunakan dipasangkan di tangan atau di kaki untuk memantau penjenayah yang tidak dapat dibawa ke mahkamah ini sama ada orang itu terus melakukan jenayah atau tidak dengan pemantauan secara elektronik. Itu dah buat ke belum, Datuk? Undang-undang inilah yang akan membolehkan pemakaian EMD itu. Datuk, dalam masyarakat kita ada juga orang yang berkata bila ISA sudah dimansuhkan, EO pun sudah tak ada lagi. Jadi ada sekarang ni, POKA ni dan Undang-Undang Pencegahan Jenayah ni, seolah-olah menggantikan undang-undang yang dah dimansuhkan itu. Sedangkan kenyataan-kenyataan daripada pemimpin kita menunjukkan kita dan tidak akan pun bila dimansuhkan ISA tadi, nampak macam kita ni tidak lagi lah begitu keras dan lebih liberal sikit daripada segi freedom of association dan sebagainya. Jadi macam mana Datuk nak rasionalkan undang-undang ini dengan pandangan yang tak perlu lagi kita begitu Kita keras? harus mengetahui bahawa undang-undang ini ditujukan
khusus kepada penjenayah. Saya tidak fikir di kalangan penonton soal jawab pada malam ini mahu bersekongkol dengan penjenayah. Apa yang kami lakukan untuk menjaga keselamatan tuan-tuan dan puan-puan ni? Supaya penjenayah tidak mengganggu anak isteri kita ataupun keluarga kita. Dan ini tidak kena-mengena dengan ahli-ahli politik yang berbeza pendapat. Yang kononnya khawatir ditahan selama 2 tahun seperti ISA. Kalau tak bersalah, kenapa perlu takut dengan undang-undang ini? Datuk dulu pernah kena tahan kan? Saya pernah kena tahan di bawah ISA. Ketika itu saya nakal sedikit. Oh. Tetapi bila saya baik ini, tentulah saya mahu masyarakat baik keseluruhannya. Datuk Seri, ada satu dalam undang-undang ni yang saya rasa akan menyentuh hati ramai orang. Bab rogol. Cuba Datuk Seri terangkan sikit. Pasal kadang-kadang bila kita tengok rogol ini, kadang-kadang kita merasa marah, geram, panas hati betul. Dan undang-undang ni ada peruntukan untuk menangani dia kan? Ada 10 rang undang-undang lain yang turut dipinda selari dengan POKA ini. Antaranya ialah pemerkosaan atau kejadian rogol. Sebab kalau saksi kurang dan bukti kurang, maka apa yang diputuskan oleh mahkamah mungkin tidak mencukupi daripada perbuatan yang dilaknat oleh Allah itu. Oleh sebab itu, undang-undang yang dipinda itu memberikan hukuman 2 atau 3 kali ganda lebih berat daripada undang-undang yang sedia ada. Dan bukan sekadar itu, kita mahu bahawa masyarakat menerima hakikat bahawa di dalam keadaan yang lebih canggih ini, semua undang-undang yang berkaitan dengan tentang soal jenayah atau soal-soal yang berkaitan dengan perbuatan menghampiri jenayah harus dikuatkuasakan supaya masyarakat merasa selamat. Kerana di dalam kajian yang dilakukan oleh Global Peace, indeks tahun yang lalu, kita lihat bahawa Malaysia menduduki negara ke-20 di dunia paling aman. Manakala di peringkat Asia, Malaysia berada di nombor 4 di belakang Jepun, Qatar dan Bhutan. Kalau ada di kalangan NGO ataupun pihak pembangkang mengatakan Malaysia negara yang paling tidak selamat, di peringkat Asia Tenggara, Malaysia negara paling aman mengatasi Singapura. Jadi insya-Allah dengan adanya POKA dan undang-undang yang dipinda secara selari ini, saya berazam dengan sokongan daripada semua penonton dan rakyat Malaysia supaya apa yang kita lakukan diterima dengan baik dan keikhlasan kerajaan ini dibalas dengan baik oleh seluruh rakyat Malaysia. Datuk Seri, kita habis blok yang kedua